Saya terima kasih sajalah, saya tak mau apa-apalah. Terima kasih Datuk. Tak mau. Tak mau. Betul ya? Tak mau, tak mau, tak mau. Betul, tak mau Tak mau, fikir tak lagi. mau, tak mau. Saya balik dulu Datuk. Saya balik Okey. dulu. Apa jangan duduk. Ulasan Cina. Salam sejahtera. Apek ni datang ke Sabah susah payah cari seorang ahli politik untuk diwawancarakan. Mana tahu semua takut kepada Apek. Nasib baik terdapat juga seorang yang hebat belaka. Beliau kalau tak kenal beliau tak apa sebab ramai tak kenal beliau. Kenapa? Sebab beliau adalah menteri luar kerajaan zaman Barisan Nasional selama 10 tahun tolak 9 tahun. Sebab beliau bekerja selalu pergi luar negara, macam mana nak kenal beliau. Tetapi bertuah Apek hari ini dapat memperkenalkan yang berbahagia Datuk Seri Panglima Azmin Ali Anifah Aman. Okey. Datuk, Ya, khabar baik. baik. Ada gementar nampak Apek Cina? Sebelum nampak pun mas gentar juga. Ayo, jangan gementar. Nama Apek Cina sudah lama dengar. Tak ada lah, kita rakyat marhen saja sekarang. Tapi dalam 3 minggu tak pasti orang berbahagia ke yang berhormat. Tapi saya percaya Apek sudah datang Sabah, mesti mau treat orang Sabah ada special sikit. Yes, that's right. Terima kasih Datuk. Mesti nak treat baik-baik punya. So terima nak bersedia untuk terima soalan daripada Apek Cina? Boleh. Apek Cina biar mulut tak jaga, cili pedas punya okey ah? Okey. Okey. Datuk, dulu Datuk pernah kontes bawa Barisan Nasional sudah banyak penggal. Kenapa kali ini Suruhanjaya Pilihan Raya batalkan tempat Datuk? Datuk buat salah apa? Rasuah ke apa? Saya boleh minta Apek tolong? Boleh? Cuba tanya sama SPR kenapa dia batalkan saya punya kerusi. Dia kata ada penyelewengan sikit lah Datuk. Dia tidak buat perayuan. Apek. Aha. Patut kalau dia silap, dia patut terangkan sama mahkamah dia tidak buat rayuan. Oh, kalau dia Jadi buat kenapa dia buat salah Apek? Saya yang kena denda. salah Adil dia orang lah. adil ke itu? Kalau macam tu tak berapa adil lah. Artinya Datuk sudah menang. SPR sepatutnya pertahankan Datuk sebab bawa mereka punya penyeliaan. Datuk sudah menang tetapi dicabar. Kalau cabar sudah kalah, mereka sepatutnya buat rayuan. Tetapi masa itu Pakatan Harapan you mau cabar Pakatan Harapan buat apa? Tapi inilah saya bimbang tentang politik. Ini kalau kata siapa kerajaan dialah yang memutuskan. Itu salah betul Itu tak salah, itu tak salah. Kita mesti sokong Pakatan Harapan A tu je. Kita mesti mau sokong Tun Dr. Mahathir tersayang. Jangan cabar, okey Datuk? Jangan You sayang no ketemu Mahathir? sayang gila. Saya pun sayang. Tapi bagus. saya sayang sebagai bapa lah. Bapa. Bukan sebagai Ayahanda. Perdana Menteri, ayahanda. Tapi sebagai bukan sebagai Perdana Menteri. Kalau Tun Dr. Mahathir tanding CM macam mana? Dia pasti kalah punya Apek. Dia pasti kalah. Ya, jangan saya kasih nasihat dia, jangan yang pasti kalah jangan Apek, jangan. Sakit hati. Dengar kata Sabah ni banyak katak lompat kiri kanannya. So Datuk kamu tidak akan kontes bawa Barisan Nasional. Artinya Datuk lompat seperti katak ke satu parti baru. Kenapa Datuk mau jadi katak? Apek, saya bukan katak. Hah? Saya tak lompat. Hah? Saya pergi bebas oleh kerana sebab-sebab tertentu yang saya janji sebelum pilihan raya. Apa janjian tu? Bahawa kalau hak-hak Sabah tidak dilaksanakan, termasuk MA 63 dan juga apa yang termaktub dalam perlembagaan, saya akan keluar daripada UMNO. Saya bukan lompat, keluar. Tapi sebelum ini ada beberapa dari UMNO dia lompat ke PPBM. Lepas tu ada juga lompat sini tu. Dia orang juga sama Dia orang bagi alasan sama. Tidak sama. Dia orang dia lompat lompat pergi satu parti. Ah. Saya keluar, saya buat satu parti. Bukan lompat. Okay. Bukan lompat. Keluar buat parti. Dia bukan lompat kepada parti lain. Okay, salah saya. Tidak. Mohon maaf. Sekarang saya presiden parti. Mau bantu rakyat Sabah. Tapi boleh kerjasama sama parti Semenanjung. Jangan mereka ganggu sinilah. Biar orang Sabah biar orang Sabah jaga Sabah sendiri. Datuk,
Saya dengar orang kata Datuk banyak rapat dengan bosku, dengan ayahanda Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Shafie Apdal. So antara tiga-tiga pemimpin ni, siapa Datuk paling rapat? Apa saya kasih terang. Saya cuma rapat sama Datuk Seri Najib pasal dulu dia saya punya bos. Shafie dengan Tun Mahathir tidak ada. Tidak. Tidak. Okey. Tidak. Kalau Datuk Seri Najib datang Sabah dan minta minum kopi dengan Datuk, pergi ke tak pergi? Oh, kawan punya pasal, bos punya lama punya pasal, boleh. Oh, so kawan secara peribadi lah. Secara peribadi. Waktu jadi Menteri Luar selama 9 tahun. Sampai sekarang Filipina masih mau tuntut Sabah lagi. Nasib baik mujurnya kita ada satu caretaker, ketua menteri yang begitu berwibawa, kata boleh runding dengan Filipina. Datuk masa jadi Menteri Luar tu tidur ke? Tak malu ke Datuk? Api, you kena faham ini dasar luar negara Malaysia. Bukan senang-senang mau cakap. Ini isu Filipina. Kita kata kita tidak iktiraf tuntutan Filipina terhadap negeri Sabah. Kalau tidak iktiraf, tidak bincang. Kalau ada bincang, arti kata kita iktiraf. So sekarang tak payah duduk, tak payah buat apa-apa lah. Tak payah kita, pasal kita tidak iktiraf. Kalau tidak iktiraf, apa mau bincang? Kalau kalau kita iktiraf, mesti mau runding. Oh, tak iktiraf. Tak iktiraf. Sabah kekal milik Malaysia. Tapi itu semangat yang kita mau. Itu ketua menteri sekarang ni saya pun tak tahu apa nak cakap kat dia lah. Dia nak runding-runding, nanti kalau runding kalah macam mana? Dia tak faham apa. Oh, dia tak faham. Dia cuma gunakan untuk politik, tapi nanti kita takut negeri Sabah tergadai. Tapi apa macam pun, Apek ni penyokong tegar Pakatan Harapan. Apa-apa pun Datuk salah, dia betul. Okey. Boleh, itu tidak masalah. Tapi cuma yang betul, mesti betul punya. Ya, terima kasih kerana menyokong Pakatan Harapan Warisan. Tidak. Datuk Seri, saya tahu abang kepada Datuk Seri yang berhormat Tan Sri Musa Aman ni, dia dulu sama parti dengan Datuk, tapi sekarang parti lain dah. So, macam mana hubungan dengan Tan Sri? Kita adik-beradik, tapi kita ada satu prinsip itu. Prinsip apa tu? Rumah jangan cerita pasal politik. Tapi kita very close family. Last time jumpa dengan abang bila? Sudah ada 2 bulan juga. Oh, 2 bulan tak jumpa abang? 2 bulan. 2 bulan. Pasal apa? Saya pun selalu masuk kampung. Dia pun pergi jumpa Kuala Lumpur sana. Saya punya tuan orang kampung. Dia punya tuan Semenanjung lah. Kalau orang kampung jemput makan, abang jemput makan mana dulu? Dua-dua. Ya. Kalau boleh pilih satu saja? Saya satu ini hari, satu besok. Saya pun ada abang, dia di situ. Kalau dia Kalau jemput, dia saya makan, boleh mau api pergi? terpulang siapa bayar? Oh. Kalau saya bayar takkan pergi. Saya setuju, itu setuju. Adi mesti bayar. Datuk Seri, isu royalti minyak saya kerap dengar daripada belah Perikatan Nasional dan Warisan Pakatan Harapan lah. So, Datuk, apakah pandangan Datuk tentang royalti minyak Sabah ni? Nak minta lebih ke apa? Kalau minta lebih tu nak buat apa? Nak makan berapa masuk dalam poket Datuk? Apa ini kita mau claim yang saya katakan, yang kita tuntut adalah yang apa termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tentang minyak dan juga itu dalam perjanjian MA 63. Saya 2015 saya jemput semua ini menteri-menteri dari Sabah supaya mau mengutarakan satu memorandum kita sampaikan sama Perdana Menteri ketika itu pasal kita mau tuntut kita punya Sabah. Dalam itu MA 63 itu kutipan cukai 40% api itu minyak punya royalty boleh banyak bantu rakyat Sabah. Macam mana bantu? Oh, ini kemudahan luar bandar punya, itu air bersih tidak ada. Itu lampu tidak cukup power. Datuk dulu dalam BN tak buat ini kah? Buat apa? Tapi Buat itu juga. dulu menteri, you tahu siapa menteri luar bandar yang jaga ini luar bandarnya? Apa tahu siapa? Datuk Seri Shafie Apdal. Pandai. Ini yang menteri dan kementerian yang jaga kepentingan rakyat luar bandar. Dia tidak jaga. Saya jaga luar negara, dia jaga dalam punya.
Saya kerja, dia tak kerja, apa? Macam mana? Tak boleh cakap macam itu juga, Datuk. Masa itu dia... Ini satu kenyataan. Bukan fitnah punya. Kenyataan. Okey. Datuk Seri, Apek Cina ni dia kena neutral dan fair sikit lah. So saya mau Datuk cakap ulas sikit apakah kebaikan polisi yang baik yang telah dilaksanakan oleh warisan Pakatan Harapan tersayang. Satu pun tidak ada, Apek. Datuk ni you tak adil lah, tak boleh Karena macam saya ni. sudah fikir Mesti satu pun ada tak ada. punya. Biar saya fikir. Pun tidak ada juga. Tidak ada. Datuk lah, you tak boleh macam ini. Kalau macam ini, saya henti saya wawancara di sini. You kena adil sikit. Tidak, Apek. Satu. Satu. Oh, satu pun tidak ada, Apek. Ya lepas. Next. Datuk Seri, ini soalan banyak penting. Semua orang pun nak tahu punya soalan. Kalau andai kata Datuk sudah menang jadi Ketua Menteri Sabah yang baru, Datuk mau lantik Apek Cina jadi apa? Pasal saya mau cakap, itu saya punya prinsip, Apek, don't put square pegs in a round hole. Apek special punya orang. Special. Terima kasih, Datuk. Boleh saya lantik you jadi konsultan Konsultan lah. for foreign affairs punya. Oh, terima kasih. Boleh. Boleh. Jadi Hantar saya ke Filipina. jangan Apek. Kita runding sama Filipina Jangan, seperti... tidak ada runding. Dia tidak runding. Itu Apek salah. Tapi Tidak. Kalau runding kita, macam saya kata, kita iktiraf. Kalau Datuk tak mau lantik saya ke Filipina, saya terima kasih sajalah. Saya tak mau apa-apalah. Terima kasih, Datuk. Tak mau. Tak mau. Betul ya? Dah mau. Betul, tak mau fikir lagi. Dah mau. Saya balik dulu, Datuk. Saya balik Okey. dulu. Apek jangan. Duduk. Datuk Seri, saya dengar orang dari parti lain di Sabah kata Datuk ni resis lah dalam kes PTI, pendatang tanpa izin. Kenapa Datuk resis sangat? Kenapa mau resis? Malaysia ni bagus. Kenapa mau resis? Mohon jelaskan kepada penonton. Tidak peduli siapa dia. Pakistan kah, Rohingya kah, Cina kah, Filipin kah, siapa juga tidak mempunyai dokumen sah datang ke Sabah adalah pendatang tanpa izin. Jadi bukan bilang ini satu bangsa satu, tidak. Tapi itu orang-orang yang tidak mempunyai dokumen sah. Dia pendatang tanpa izin. Tapi ada IC card, ada. IC ada? Ada? Ada. Itu bukan pendatang tanpa izin. Okey, bagus. So, kenapa mereka kata Datuk resis? Kenapa? Itu politik lah, Pe. Itu politik. So, dia orang salah lah. Tidak ada modal punya lagi apa. Okey. Betul dia. Okey, boleh. Dokumen tu penting. Kepada mereka yang tanpa dokumen tu, kamu pendatang tanpa izin, apa yang Datuk akan lakukan terhadap pendatang tanpa izin selepas kalaulah jadi Ketua Menteri? Kita mau ikut itu melalui lunas undang-undang. Undang-undang. Kita ikut undang-undang. Juga pre-kemanusiaan. Human rights. Yes. Undang-undang pre-kemanusiaan. Ya. Okey, terima kasih, Tok. Okey, Datuk, soalan yang terakhir. Datuk, agak-agaknya parti Datuk ni boleh menang berapa kerusi? 73 kerusi boleh menang berapa? Saya sudah pergi banyak tempat. Itu orang Sabah. Semua macam saya fikir. Pasal kita mau jadi tuan sendiri. Mau tentukan masa hadapan anak kita sendiri. Jadi kalau saya sudah tengok tempat-tempat punya, itu sentimen orang Sabah, sangat kita boleh bentuk kerjaan Apek. Boleh bentuk kerjaan? Boleh bentuk kerjaan. Sombongnya, Datuk. Tidak, Apek. Bukan sombong. Ini rakyat Sabah. Dia mau itu orang Sabah jadi bos. Itu warisan Sabah mah. Itu Bong Mokhtar juga Sabah mah. Apa saya mau cakap itu pasal lain orang lah. Itu lain orang. Mau cakap buruk pun tidak bagus punya Apek. Faham. Tapi tahu ini rakyat Sabah mau ini PCS bentuk kerjaan. Okey, sampai sekarang sajalah wawancara Apek Cina dengan yang berbahagia Datuk Seri Panglima Azmi Anifah Aman. Terima kasih. Okay. Mohon mereka penonton yang dari rakan-rakan dari Sabah mohon menyokong warisan dan Tun Dr. Mahathir. Apa? Sokong last chance. Sokong Perikatan Nasional bawa parti apa?
Parti Cina Sabah. Parti Cinta Sabah. Orang Cina pun cinta sama juga. Oh, orang Cina cinta Sabah. Orang Cina pun cinta Parti Cinta Sabah. Orang Cina pun cinta Parti Cinta Sabah. Ah. Okey. So